bicara kali ini ialah usahawan dan konsultan bidang keuangan Islam. Encik Mamun Anggulia merupakan CEO iFis Business Advisory, iaitu syarikat runding cara keuangan Islam. Sejak beroperasi 2 tahun lalu, iFis sudah pun menawarkan khidmat selaku penasihat syariah kepada Bank Citigroup Asia dan juga Hong Leong Islamic. Beliau juga memberi latihan keuangan Islam kepada kaki tangan Bank DBS. Sebelum membuka syarikat sendiri, Encik Mahmud pernah menjadi pengurus cawangan kooperatif NTUC Income dan memimpin seramai 650 ejen insurans, dan di kemuncak kerjayanya, pasukan pimpinannya berjaya membawa masuk premium insurans berjumlah $300 juta setahun. Encik Mahmud kemudian beralih arah kepada bidang keuangan Islam seperti takaful apabila dipikat untuk menjadi Ketua Jabatan Takaful HSBC Insurance. Selama 5 tahun di bawah kepimpinan beliau, Jabatan Takaful HSBC berjaya membina aset takaful daripada $35 juta dalam tahun 2000 sehinggalah ia menjangkau $210 juta pada 2005. Lantaran ledakan keuangan Islam yang menjadi satu fenomena global, Encik Mahmud memutuskan menubuhkan syarikatnya sendiri, iaitu iFis Business Advisory. Kini syarikatnya sedang ataupun sudah memberi khidmat runding cara keuangan Islam seperti suku bagi projek di Pakistan, Jakarta, Maldives dan juga sedang merundingkan suku koko bagi sebuah kilang di Singapura. Dalam wawancara ini bicara mendapatkan penjelasan beliau tentang fenomena keuangan Islam yang sudah pun menjangkau $500 bilion Amerika. Apakah kesan keuangan Islam di Singapura dan bagaimanakah peluang serta sambutan masyarakat Melayu Islam Singapura? Encik Mahmud Anggulia, selamat datang ke rancangan bicara. Terima kasih. Baik, apa yang kita panggil sebagai keuangan Islam ni ya, sebenarnya masih lagi boleh disifatkan sebagai semacam suatu misteri ya bagi kebanyakan orang Islam sendiri. Ramai orang awam masih lagi belum faham tentang fenomena keuangan Islam ni ya. Secara ringkas, apa itu keuangan Islam, Cik Mahmud? Secara ringkas, keuangan Islam mengelakkan benda-benda yang haram dari segi syariah. Bermaksud? Yang ketara sekali kalau kita ingat pasal finance, riba. Kita semua faham apa riba tu. Kemudian Islam pun tak menggalakkan kita memasuki satu transaksi yang mana ada unsur gara. Gara, kalau apa itu gara? Gara tu dimaksudkan sebagai benda-benda yang bersamar. Maknanya kalau kita memasuki satu transaksi Islamic finance, harus ada full disclosure. Tidak ada kesamaran. Tidak ada kesamaran. Kita mesti pasti dan jelas produk yang kita memasuki itu tentang aliran kewangannya, tak ada benda-benda yang berselindung. Untuk pengetahuan orang-orang biasa ya, makcik-makcik, pakcik-pakcik di rumah sana ya, boleh anda jelaskan mengapa baru sekarang ya nampaknya keuangan Islam ini menjadi satu fenomena global yang besar ya? Mengapa baru sekarang? Sekarang pasal apa? Orang Arab ni dia kesan daripada petrodollar, harga minyak yang melambung, dan juga kesan 9/11, September 9/11, yang di mana banyak wang-wang yang ada di New York, di Amerika, ditarik balik oleh orang-orang Arab. Jadi wang yang dahulunya keluar ke Eropah dan Amerika tetapi kini mencari pasaran-pasaran baru. Pasaran-pasaran baru, dan Asia adalah pasaran yang menarik dari segi skop perkembangannya, di mana stock marketnya, company-company-nya, dan banyak negeri di rantauan Asia yang menunjukkan kemajuan yang pesat. Negara-negara seperti Cambodia, Indonesia. Indonesia dianggapkan sebagai sleeping giant. Banyak-banyak potensi pelaburan Indonesia. Selain daripada itu, ada banyak institusi kewangan Islam yang dah bermula. Kalau you buka satu institusi kewangan Islam, misalnya syarikat takaful di Malaysia, atau you ada tabung haji di Malaysia atau tabung haji di Brunei, wang-wang yang diletakkan dalam institusi ini harus dilaburkan dalam produk-produk Islam. Kalau tidak, pelaburan itu dianggapkan haram. So ada situasi di sini yang mana you ada banyak wang mencari produk dan mencari peluang pelaburan. Sebab itu you nampak satu penggerakan yang besar, yang cepat di rantauan ini untuk menarik pelaburan wang-wang petrodollar, wang-wang Islam ini.
Dan satu lagi perkara yang berlaku di Eropah, ada sistem yang mana tax, withholding tax atau profit tax sebanyak 15% dikenakan atas pelaburan. Yang mana sistem di Singapura ni, sistem taxnya adalah investor friendly, tak dikenakan apa-apa tax bagi pelabur yang mendapat keuntungan ini. So oleh daripada itu, oleh kerana ini pelaburan di Singapura jadi sungguh menarik. Dan kalau orang Islam tu, dia nak cari produk orang Islam untuk dilaburkan. Sebenarnya pemerhati atau pakar-pakar menyatakan bahawa sistem keuangan Islam ini mengurangkan ketidakstabilan dalam pasaran keuangan. Dari segi apa sebenarnya ini berlaku? Interest tu, riba ni satu perkara yang kita tak boleh predict. Dia akan naik dan turun. Kalau you tengok, kalau you ada seorang yang membeli stok, setiap kali bila Federal Reserve buat tu, akan ada meeting dia untuk decide interest rate, selalu stock market tu akan jittery atau rasa kurang senang. So interest ni satu benda yang akan bergerak dan menyebabkan ketidakstabilan market. Dalam Islam tak ada interest. Sebab itu kalau misalnya you tengok produk-produk Islam, ramai yang suka mengambil produk Islam, especially sistem produk murabahah atau markup sale, yang mana dalam sistem pinjaman Islam, you kalau you mengambil sistem Islamic finance, you buat pinjaman untuk beli factory, misalnya di Malaysia, sistem kewangan Islam, bank akan membeli factory yang you tidak memiliki untuk anda, kemudian bank akan charge satu markup berbanding dengan interest. Misalnya factory itu bernilai 1 juta, dan misalnya you nak buat pinjaman dengan bank selama 20 tahun, bank akan bincang dengan anda, anda dengan bank akan persetujui harga markup ini, mungkin 1,5 juta, yang tetap dan tak akan berubah-ubah. Tetap tak berubah. Dan untuk 20 tahun anda akan bayar balik dengan bank wang 1.5 juta dalam equal installments. Berbanding kalau you ambil loan dengan bank secara interest ni akan berubah, dan dia akan menyebabkan ketidakkestabilan perniagaan anda. Bagaimana pula dengan persepsi bahawa sistem keuangan Islam ini lebih atau hanya untuk orang Islam dan bukan untuk orang bukan Islam? Komen anda. Sistem keuangan Islam ni menggalakkan ethical funding, yang mana kita diharamkan menaruh wang Islam kita dalam pelaburan yang merosakkan environment, merosakkan kemanusiaan. Sebagai contoh, kita tak boleh melabur dalam unsur-unsur riba, gambling, perjudian, arak, babi, melabur dalam factory-factory yang membuat rokok. Jadi pokoknya sistem kewangan Islam ini dengan unsur-unsur yang sedemikian, unsur universal, unsur kemanusiaan, unsur etika itu menjadi suatu alternatif bagi sistem yang ada sekarang. Ya, sistem riba. Kalau you ikut sistem riba, wang akan ikut riba yang interest yang paling tinggi. Tak semesti wang akan ikut pelaburan yang paling terbaik. Padahal sistem Islam ni menggalakkan kita melabur dalam pelaburan yang terbaik, yang beri manfaat kepada manusia dan kesetaraan. So lain. Dan banyak orang sekarang dah terbuka mengikut cara kita melabur secara Islam. Islamic finance di Malaysia banyak dilangani oleh mereka yang bukan Islam. Mengikut statistik 70% daripada produk kewangan Islam di Malaysia dilangani oleh orang-orang yang bukan Islam. Maybank di Singapura baru buat keluar satu produk structured deposit. Structured deposit tu maknanya kita melabur dalam satu produk yang mana wang pokok kita dijamin, dan ada keuntungan sikit, yang berlandaskan syariah. 70%.
dari produk structured deposit ni dilangani oleh mereka yang bukan Islam di Singapura. Jadi ini sebagai suatu permulaan atau sudah mencapai semacam tapak yang bagus? Ini satu tapak. Maksudnya orang yang bukan Islam ni, dia boleh dapat lihat kebaikan produk Islam. Yang saya rasa lebih sedih lah, orang Islam belum dapat melihat kebaikan produk Islam sebagaimana orang-orang yang bukan Islam dapat melanggani, dan mereka dapat hasil yang tinggi oleh kerana kepercayaan kepada produk Maybank Structured Deposit yang dilancarkan 2 bulan dulu. Keuntungan produk ni telah mencapai 30% dalam masa 2 bulan saja. Jauh lebih baik daripada deposit biasa. Daripada deposit biasa halal. Sayangnya orang-orang Islam di sini belum lagi confident dengan produk Islam. Ini bukan salah diorang. Ini mungkin sebagainya tanggungjawab ni harus kepada pengendali produk-produk ini. Kurang memberi penjelasan kepada masyarakat, kurang memberi education, information. Alhamdulillah, meluru ke depan. Takkanlah awak tak nampak saya. Taman warisan, tempat pilihan, tumpuan semangat semua. Cak bum. Memang tak nampak muka awak yang suram. Ingatkan awak yang bendera. Kan ini satu saja yang saya idam. Satu kajang di Singapura. Sedapnya mulut awak di dalam hati. Ibu bukan cili baru tahu. Silakan sudah segar. Ahas pagi. Jangan lupa sebut-sebut selalu. Itulah awak. Pandai sangat dengan cakap kawan. Sekarang cuba tengok rumah kita ni. Dah berbulan-bulan belum siap. eHome Redesign di samping menyediakan rumah anda tepat pada waktunya, kualiti, desain terkini serta khidmat pelanggan yang ramah menjadi keutamaan kami. Kunjungi bilik pameran kami di Queensway dan Juiciat Kompleks hari ini untuk sebarang pertanyaan. Home Redesign, rumah berpestana bermula di sini. Kondominium mewah denah di kota Kuala Lumpur, dikelilingi pusat membeli belah dan tempat-tempat makan, kemudahan eksklusif seperti Sky Club dan gym. Untuk keterangan lanjut, kunjungi kami di Pameran Hartanah atau hubungi 96835145. The perfect companion for every digital camera, Canon Selfie Compact Photo Printers make someone happy. Tak pernah datang ke tubuh isteri. Orang dah dapat isteri baru. Mana yang nak abang isteri? Awak jangan cuba nak langsung pikiran apa dengan netek saya. Cukuplah selama ni aku bodohkan mama saya tu. Saya tak bosan lagi. Janji lagi buka kuning yang aku sampai sekarang tak dapat. Inang hantu duk menari penuh kat kelab. Tapi nak tunggu. Ubah tolong. Kalau macam ni sikap engkau, kita putuskan pertolongan ni. Saksikan Janji Diana Selasa 9.30 malam di Suria. Dibawakan khas untuk anda oleh eHome Interior Design. Baru-baru ini di Singapura, Bank DBS melancarkan Islamic Bank of Asia. CEO-nya Jackson Tai berkata bank Islam tersebut dijangka memberikan sumbangan yang besar kepada keuntungan syarikat secara kumpulan. Mungkin boleh anda jelaskan sedikit bagaimana ini berlaku? Ini kerana DBS telah mengambil satu position yang mana mereka akan hanya masuk dalam wholesale banking. Wholesale banking tidak memerlukan sistem investment yang tinggi seperti komputer atau mengadakan staff yang ramai. Wholesale banking memerlukan expertise, satu tim mungkin 10 orang aja. Dan mereka akan akan masuk pelaburan dalam sistem sukuk. Sukuk di Timur Tengah, di Asia, dan sukuk adalah satu instrumen Islam. Kalau konvensional kita kata Islamic bond,
yang mana pendapatannya lumayan. Dia berbentuk satu fixed income instrument atau pendapatan yang mana pendapatannya tetap tahun demi setahun dan keuntungannya daripada setiap pelaburan sukup melebihi 10% daripada wang yang dilabur. So, dan kalau dibandingkan keuntungan 10% dari wang yang dilabur dan kos operasi yang rendah, dah tentu keuntungan DBS atau Islamic Bank of Asia akan jadi lumayan. Saya anggarkan DBS atau Islamic Bank of Asia akan dapat mendapat keuntungan daripada tahun pertama dia beroperasi. Dan oleh kerana ini bank-bank yang lain akan masuk dalam arena ini. Encik Mahmud Anggulia, ya, ada sebilangan pengamat yang menyatakan bahawa bank-bank Islam bakal memegang 40 hingga 50% jumlah wang simpanan keseluruhan umat Islam dalam masa 8 hingga 10 tahun akan datangnya. Komen anda? Saya tak confident sangatlah. Tapi saya doakanlah benda ni akan berlaku. Kenapa anda tak confident? Pasal pengamat Islam mereka masih belum confident dalam sistem perbankan Islam. Banyak harus dilakukan untuk menggalakkan mereka berjinak-jinak dengan produk-produk Islam. Sebagai contoh, Al-Wadi'ah sama seperti savings account biasa. Dan Al-Wadi'ah disediakan oleh OCBC, Maybank yang banyak branchnya di serata Singapura. Kalau di Singapura begini saya rasa konsumer Islam di negara-negara lain pun sama juga. Dia masih nak memilih konvensional. Saya agak mungkin mengambil masa lebih lama daripada 8 sehingga 10 tahun. Jangkaan anda? Saya rasa dalam masa 15 tahun. 15 tahun. Kalau 8 sehingga 10 tahun terlalu awal. Yang jelas Singapura mahu menjadi sebuah pusat kewangan Islam di rantau ini, ya Cik Mahmud, ya. Sejauh ini di tahap mana sebenarnya kedudukan Singapura, status Singapura dalam usahanya untuk menjadi hub kewangan? Singapura ingin menonjolkan kepakarannya dalam wealth management, mengendalikan wang-wang orang Arab atau orang-orang yang banyak harta di sini. Dan wang-wang ni banyak satu pelanggan akan memberi anda 5 juta US, 3 juta US untuk dilaburkan secara Islam untuk memberi keuntungan bagi mereka. Dan saya melihat kepakaran Singapura ada dalam wealth management, kemudian dalam mengendalikan investment bagi wang-wang Islam ni di rantauan ini. Tapi di mana status Singapura sekarang ini kalau kita membandingkan di peringkat serantau, ya? Kita maklum Malaysia masih lagi menjadi negara tangga teratas dalam soal pengurusan keuangan Islam. Itu official recordnya. Secara official Malaysia adalah di atas Singapura. Tapi banyak yang berlaku di Singapura, yang mana kita buat transaksi Islam atau secara Islamic finance yang tak diutarakan, tak didisclose. Saya rasa dalam sekelip mata Singapura akan mengatasi Malaysia sekarang ini. Apa dia kelebihan-kelebihan yang ada pada Singapura yang nampaknya tidak dimiliki oleh negara-negara lain di rantau ini, termasuk Malaysia sendiri? Kepakaran manusia, transparansi, sistem government yang tulus dan terang dan jelas. Telus dan terang, tak ada perubahan. Kemantapan ekonomi Singapura, sistem komunikasi Singapura lebih maju sebagai satu financial center dibandingkan dengan Malaysia dengan Brunei. Bagi anda seorang usahawan dalam bidang ini, ya, bagi syarikat anda, apa lagi yang mungkin mahu anda tumpukan, ya, atau anda sasarkan untuk mengukir tempat atau mengukir ruang dalam perniagaan keuangan Islam ni? Saya rasa IFIS banyak mencuburi bidang wholesale banking. Kita banyak memberi nasihat kepada institusi keuangan. Saya rasa IFIS harus pergi to the ground, yang mana kita harus memberi khidmat kita kepada retail market.
Sebab itu IFIS telah berbuat satu keputusan yang mana kita akan bekerjasama dengan syarikat STNT Takaful yang akan mengadakan satu Islamic Hub di pelanggaran Masjid Sultan, satu kedai yang akan memberi khidmat takaful, zakat dan wakaf. Saya rasa dari sana kita akan bergerak untuk masyarakat Islam setempat. Dari sana kita akan menggunakan itu satu pemangkin, satu penggerak untuk menggalakkan orang-orang Islam mencuburi bidang produk Islam. Saya rasa dari sana kita akan bergerak. Classic Ideas membina dan mereka hias rumah untuk keselesaan rumah anda. Selama 15 tahun, Classic Ideas telah mereka hias lebih 10,000 rumah-rumah pelanggan. Dengan rekaan terkini dan renovasi pada harga yang berpatutan, Classic Ideas pasti memenuhi cita rasa anda. Ubah suai rumah anda melalui pakej renovasi Ubah Suai Dahulu Bayar Kemudian. Kunjungilah bilik pameran kami atau hubungi kami di talian 6344-8484 dan 6274-1511. Rebut peluang memenangi sebuah kereta Mercedes-Benz dari Classic Ideas. Kondominium mewah di Nadi Kota Kuala Lumpur dikelilingi pusat membeli belah dan tempat-tempat makan, kemudahan eksklusif seperti Sky Club dan Gym. Untuk keterangan lanjut, kunjungi kami di Pameran Hartanah atau hubungi 96835145. Sometimes it's just about the song and you. Sometimes it's about the song, you, and everyone around you. Music gets you talking. He is a foot massage master. While he takes their business to greater heights. 做生意啊，最重要就是为了赚钱啊。 我们辛辛苦苦这么多是为了什么？ But when greed comes between them, 你手上已经有10多间店，我只有1间啊， will it destroy their relationship? 是不是想连口饭也不让我吃啊？ Find out in Kinship. Premieres 19th June, 7 p.m. on Channel 8. Itu lawak. Pandai sangat dengan cakap kawan. Sekarang cuba tengok rumah kita ni. Dah berbulan-bulan belum siap. Cuba tengok rumah orang sebelah. Ihun We Design. Di samping menyediakan rumah anda tepat pada waktunya, quality, desain terkini serta khidmat pelanggan yang ramah menjadi keutamaan kami. Kunjungi bilik pameran kami di Queensway dan Juicier Complex hari ini untuk sebarang pertanyaan. We Design, rumah berpesona bermula di sini. Walau bagaimanapun ya, semestinya keuangan Islam ni masih lagi ada kelemahannya ya Cik Mahmud ya. Contohnya masih belum ada penyelarasan dari segi fatwa atau peraturan syariah ya. Misalnya dari ulama Afrika atau ulama Timur Tengah dan juga berbanding dengan ulama Asia Tenggara ya. Sejauh mana faktor-faktor ketidakselarasan ini ya boleh menghambat kemajuan atau kecepatan ya arus keuangan Islam ini. Tidak keselesaan ini berlaku 10 tahun dulu, di mana kalau you tengok dekat Malaysia semua boleh prinsip yang diorang gunakan, buat dulu, lepas tu kita perbaiki kemudian. Tapi yang dia nak jalankan dulu, lepas tu slowly kita perbaiki sistem kita Tapi buat masa ini, dalam masa 2-3 tahun yang lampau ni, saya melihat trend bagi pihak dari Malaysia, especially atau di Afrika, untuk bersama dengan syariah daripada Middle East untuk ada sistem yang sama. Dan sekarang disediakan 2 badan Islam, IFSB dan AUFI, yang mana standard-standard produk-produk Islam dipersamakan. Dan saya rasa tidak kesamaan ini akan hilang dalam masa 3-4 tahun akan datang. So dalam dunia ni tak akan ada confusion atau tidak kesamaan. Di Singapura kita mengamalkan sistem syariah mengikut Middle East atau Timur Tengah, khusus sebab kita menghala ke sana dan kita mengharap pelaburan daripada sana.
So sistem kita lebih bersama dengan mereka kalau dibandingkan dengan sistem di Malaysia. Tapi saya rasa oleh kerana competition ini yang ada, jurang tidak persamaan antara Malaysia dengan Malaysia ini akan kurang. Dan satu lagi kelemahan ya dalam sistem keuangan Islam yang nampaknya kurangnya tenaga pakar ya, tenaga pakar yang mahir dalam bidang keuangan, perbankan atau ekonomi Islam ya. Di Singapura, setahu anda ya, berapa sebenarnya pakar yang kita ada dalam keuangan Islam? Kalau kita masukkan financial advisors, mana-mana wakil-wakil takaful, mereka yang faham tentang produk Islam, mungkin pada masa ini ada 200-300 orang lah. Adakah ini mencukupi? Tak cukup. Berapa ramai yang kita perlukan? Ada dua keperluan bagi mereka yang ingin masuk arena ni. Satu, pemahaman dalam prinsip-prinsip syariah Islamic Finance. Kedua, mereka seharusnya lah boleh berbahasa Arab. Bahasa pelanggan daripada Middle East mereka suka senang kalau mereka dapat berbahasa dengan Arab. So saya rasa kita perlu tenaga kepakaran sebanyak 3,000 dalam masa berapa tahun? Dalam masa 3-4 tahun akan datang. Yang sedianya ramai daripada mereka yang pakar dalam produk Islam ini adalah mereka yang bukan Islam, bukan Melayu, bukan Islam. Yang aneh ini walaupun ramai yang dianggap sebagai pakar scholar Islamic Finance ini, di dunia yang paling popular 5 antara mereka adalah Dr. Muhammad Daud Bakar. 5 selain daripada Dr. Daud Bakar adalah Syekh Nizam Yaqubi, Dr. Azhari. Banyak pendapat mereka digunakan sebagai landasan oleh scholar-scholar yang lain untuk mengeluarkan fatwa-fatwa mereka. So pengaruh Dr. Daud ini melebihi setengah daripada institusi kewangan Islam di dunia ini, di seluruh dunia ini. Dan kami rasa amat besar hati pasal Dr. Muhammad Daud Bakar ni adalah konsultan utama di IFIS. Dia adalah sumber kepakaran IFIS untuk memberi khidmat kepada pandangan kami, termasuk City Group Asia. Adakah nampaknya sudah ada minat yang ketara daripada orang-orang Singapura sendiri untuk menceburi bidang ini? Saya rasa minat ni macam stable je lah. Kalau anda tengok mereka yang masuk kursus di Pergas, di Chimes, tak ada kelojatan tentang intake ni mereka setahun 20-30 sama. Mungkin bila lebih ramai, lebih banyak posisi yang memerlukan mereka yang ada kepahaman syariah Islam diminta di surat khabar dan di iklan-iklan pekerjaan, kita akan melihat lebih ramai minat. Saya anggarkan ramai daripada Malaysia yang faham bahasa syariah ni akan ditarik ke Singapura untuk bekerja di sini, menantikan orang-orang Singapura meningkatkan kepahaman mereka. Cik Mahmud Anggulia, terima kasih kerana sudi berbicara dengan kita untuk kali ini. Terima kasih Cik Daud. Sebuah terbitan Mediacorp News untuk Suria.